Kemudian pastikan handphone yang kita guna satunya tidak ada di skrin tu tidak dipamerkan ayat Quran selalu. Apa dia panggil dia panggil apa nama tu? Wallpaper. Wallpaper tu berarti macam bila kita buka phone tu memang ada ayat Quran. Dikhawatiri kalau kita masuk tandas dalam keadaan ayat Quran tu ada di wallpaper dia tu, di muka hadapan tu, kita ada nak padam lagi. Kita dah masuk ke tempat yang tak sepatutnya kita masuk, tandas dengan ayat Quran, kita dah buat satu kesalahan. Ataupun ada gambar para alim ulama ke, ataupun ada dia punya ringtone dia, ada ayat Quran ke, ada zikir-zikir munajat ke, takkan dalam tandas bunyi tiba-tiba orang telefon kita, hasbi rabbi jallallah, nama Allah dan sebagainya sebut dalam tandas. Maka berhati-hati kalau kita nak menggunakan ringtone seumpama ini, dikhawatiri dalam tandas dan tempat-tempat yang tak sepatutnya dikeluarkan ayat-ayat Allah, tulisan-tulisan Al-Quran dan sebagainya. Seterusnya tuan-tuan, sekiranya kita sedang bercakap dengan seseorang, tiba-tiba ada call masuk. Call masuk tu daripada mak ayah kita. Call masuk tu daripada guru kita. Call masuk tu daripada isteri kita. Tentu ada benda-benda penting dan mereka ini adalah manusia-manusia yang selalu saya sebut sebagai very very important person. Mak ayah kita tentulah dia teringat ke anak dia. Maka siapa lagi besar dalam dunia selain pada mak ayah dan guru kita? Guru kita kalau telefon, besar rahmat, syukur pada Allah, dia masih teringat untuk nak telefon kita. Berapa ramai muridnya dalam dunia ni dia tak sempat untuk telefon, tapi dia masih teringatkan kita. Isteri kita telefon kita, tentu ada perkara penting, mungkin ada emergency. Anak kita telefon, tentu ada perkara penting. Maka utamakanlah, berikan keutamaan kepada mereka yang utama. Walaupun kadang-kadang kita sembang kosong je dengan member, tapi tiba-tiba ada manusia-manusia yang penting, yang lebih penting dalam hidup kita, kita buat tak tahu. Sedangkan kita nampak ada call masuk, kita tinggalkan mereka ini dan kita utamakan manusia yang kurang penting. Tapi kalau sekiranya kita pandai-pandailah menangani, kalau kita sedang bermesyuarat penting, ni bisnes, ni benda penting dalam hidup, ada benda penting, maka tengok ada call isteri masuk, kita katakan, okey boleh tak tuan, saya 1 minit, saya ada call mungkin ada penting daripada isteri saya. Kemudian kita letak, kita kata jangan letak lagi. Kalau kita boleh buat double tu dipanggil apa tu? Waiting tu lah. Maknanya kita waiting call kepada orang yang kita sembang. Kita sembang dulu dengan isteri kita. Ya, Assalamualaikum. Abang tengah duduk mesyuarat. Saat lagi ada penting ke? Kalau tak penting, tunggu saat abang ambil mesyuarat, abang telefon balik. Jadi kita waitingkan kawan kita dulu, kita cakap dengan isteri. Tapi tiba-tiba isteri kata, abang ada penting bang, saya accident, saya sakit. Oh macam tu, baik abang mai sekarang. Telefon pula kat kawan kita, tuan saya ada emergency call daripada isteri saya sakit. Minta maaf, saya ada emergency. Jadi kita pandai menangani situasi. Kadang-kadang isteri dia berada dalam isteri ke siapa-siapa, ada benda penting, orang nak maklumkan sakit ke, emergency ke, ada kematian ke, ada benda yang kita kena mai segera. Anak kita jatuh, pecah kepala, darah tengah keluar bertaburan di dalam rumah. Tiba-tiba bapa duduk sembang dengan tidak mengutamakan anak yang sekarang ni memerlukan, dalam beberapa minit ni kena hantar ke hospital, melibatkan nyawa dan sebagainya. Maka tuan-tuan, ni adab dia tuan-tuan. Kadang-kadang kegairahan kita dalam bermain handphone, dalam bercakap handphone, kadang-kadang kita lupa ada tuntutan yang lebih besar. Kemudiannya tuan-tuan, jangan lupa apabila kita menggunakan phone, utamakanlah dengan kalimat Assalamualaikum. Apabila kita telefon, Assalamualaikum, jawab, bagi salam dulu, jawab salam dulu. Sebab kita orang Islam, penghormatan seorang Muslim kepada seorang Muslim adalah dengan salam. Maka kecuali kita tak tahu, tengok-tengok telefon, tak tahu orang bukan Islam, tak apalah, mesti kita tak tahu, dimaafkan. Okey? Kemudian jangan menggunakan handphone orang lain melainkan tanpa izin. Jangan duk tengok-tengok orang duk buka phone, duk buka-buka, duk juling-juling mata duk tengok. Itu seperti kita mengendap dalam rumah orang. Nabi kata kalau pergi rumah orang jangan tengok, kau celah-celah pintu, celah-celah tingkap, jangan tengok. Jangan kamu masuk awal sebelum mendapat izin daripada rumah, daripada tuan rumah mengizinkan kita masuk. Sahabat tanya, bolehkah orang masuk ke dalam rumah orang tanpa izin tuan rumah? Ya, mata yang kita masuk dulu itu adalah masuk tanpa izin daripada tuan rumah. Kalau pergi rumah orang, jangan duk jegi-jegi, jangan duk tengok-tengok dalam rumah orang lagi.
Bagi salam duduk kali-kali sikit, bila orang takut orang buka pintu dalam keadaan mungkin tak tutup aurat dan sebagainya, dan kemudiannya mesti mendapat izin daripada tuan rumah. Itu adab disebutkan di dalam Al-Quran. Bayangkan tuan-tuan, macam tu juga. Jangan duk tengok-tengok rahsia orang. Mungkin orang kadang-kadang buka-buka phone, kadang-kadang keluarga dia, isteri dia buat video call, kita tengok isteri dia, kita tengok anak dia, kita tengok keluarga dia yang mungkin tak menutup aurat dan sebagainya. Maka handphone ni adalah penggunaan personal. Dia guna handphone dia, kita guna handphone kita. Maka hormati handphone orang lain. Kalau bunyi tanpa izin, tak boleh buka, tak boleh selongkak, tak boleh selidik, tak boleh tengok apa yang ada isi kandungan. Sebab kadang-kadang mungkin ada rahsia suami isteri, rahsia keluarga, apa-apa rahsia yang tak sepatutnya benda tu didedahkan ataupun diambil oleh orang lain.